Kalau nak juga tak apa, buat di rumah. Kerana sebaik-baik sembahyang seseorang tu ialah di rumahnya. Tu hak paling molek. Kecuali sembahyang fardu. Sembahyang fardu tidak lebih molek di rumah. Hak lebih moleknya di masjid. Tu hak lebih molek. Secara umum lah. Mungkin ada keadaan-keadaan tertentu tidak gitu, tetapi secara umumnya pada dasarnya gitulah. Sebaik-baik sembahyang seseorang itu di rumahnya, kecuali sembahyang fardu. Daripada sini Imam Abu Daud ambil, orang-orang lain pun ambil juga, iaitu kelebihan sembahyang sunat di rumah. Sebab Nabi suruh sembahyang di rumah, dan dia kata itulah yang sebaik-baik, kecuali sembahyang fardu. Hak tu saja. Hak lain lebih baik sembahyang di rumah. Itulah kesimpulan ambil daripada situ untuk diberikan tajuk. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buatlah sebahagian daripada sembahyang kamu, lakukanlah, kerjakanlah sebahagian daripada sembahyang kamu di rumah kamu. Itu kalau kita kata salawatikum. Kalau kita kata salatikum, boleh juga. Itu maknanya jenis, isim jenis sembahyang, macam-macam jenis. Kamu lakukanlah sebahagian daripada, bukan semua, sebahagian. Sebab min itu maknanya min litab'id, makna sebahagian daripada sembahyang kamu, bukan semua. Sebab ada yang dikecualikan, iaitu sembahyang fardu. Bermakna sebahagian yang dimaksudkan di sini ialah hak selain fardu. Hak selain fardu tu Nabi suruh buat di rumah. Katanya alasannya apa yang suruh buat tu? Ya tak sewi jadi rumah tu macam kubur. Rumah tu macam kubur. Jangan kamu jadikan rumah tu kubur. Sebab kalau kubur, orang tak sembahyang kubur, orang tak sembahyang di kubur. Patut boleh kau sembahyang kubur? Tak boleh lah. Nabi SAW larang. Dengan sebab itu ramai ulama mengatakan makruh sembahyang di kubur, atas kubur, kecuali dekat kubur tu lain, dekat kubur. Sebab apa? Terutama dengan mengadap pula kepada orang mati dalam kubur tu. Takut sekali orang tengok macam ada pemujaan terhadap orang dalam kubur tu. Sedangkan berkait dengan manusia ni, kalau sembahyang mayat dia tak ada rokok, tak ada sujud kan? Tak ada rokok, tak ada sujud, apa-apa gitulah juga. Sebab takut jadi timbul macam puja pula, sembah orang tu pula. Padahal tidak begitu. Kita nak doa ke dia. Kita nak doa ke dia. Dengan sebab itulah Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata sembahyang mayat ni kubur tak boleh. Sembahyang mayat sekali, usahakan sembahyang lain. Sembahyang mayat tak ada. Hak Nabi tu itu khusus dengan dia, kata dia khusus dengan dia. Tak boleh orang lain. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi hak lain mengatakan boleh. Kalau kita tak ada sembahyang di rumah, jenazah tu kita pergi kubur, boleh sembahyang atas kubur tu. Tapi sembahyang jenazah seperti kita maklumkan lagu mana, tak ada rokok, tak ada sujud, lagu itulah keadaannya, boleh. Sembahyang lain adakah disuruh? Tak ada, bahkan dilarang ada. Sebab apa? Satunya takut tadi, macam sekali orang tengok orang yang tak faham, dia kata kau sembah kau ni. Orang tak faham. Kita orang Islam tak boleh buat mengelirukan sesuatu perbuatan yang mengelirukan orang. Sampai jadi orang kata kita pun syirik juga. Sebab apa? Agama kita ni orang nombor satu sekali, pendekanan dia paling penting sekali tauhid. Biar segala-galanya nampak menegakkan tauhid, jangan ada unsur syirik sikit pun. Itu hak nombor satu. Yang keduanya, kubur-kubur ni kan kotor, tempat kotor. Sebab tu Nabi suruh berdiri di kubur tu. Sebab bukan dia suruh pecah selipar kau ke pedak, pergi dengan gitu. Sebab lama-lama kubur, lama-lama dia boleh jadi dengan pergerakan bumi ni, bawah tu naik ke atas ke apa, boleh berlaku. Ataupun kerana sesuatu binatang kau korek kau, boleh jadi hak bawah tu naik ke atas. Jadi itu kotor. Manusia yang suci tu asalnya, apabila jadi gitu, tak ada nyawa berpisah dengan nyawa ni, jadi kotor. Tak boleh main-main kita itu. Sebab apa? Dia bangkai dah, jadi bangkai.
Kalau kita kata darah, kau nanah, kau gapo, kau cuma najis. Kecuali kalau kita lapik. Lapik pun masalahnya dikubur tu, Nabi tak boleh semaya kubur. Sebab tu antara yang dilarang adalah hadis tempat semaya dikubur. Selain daripada jamban, kau gapo tu, itulah yang dilarang. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan larangan itu bukan dengan makna larangan haram. Paling tidak makruh. Itu paling ringannya makruh. Tapi ramai juga yang kata haram, tak boleh. Walaupun lapik. Jangan kamu jadikan kubur, mana sebab di kubur tu tak boleh sembahyang. Jadi apakah di rumah kamu ni? Rumah kamu ni kubur. Tak kan? Dah rumah kamu tidak kubur, apa tidak sembahyang? Hak tak boleh sembahyang ni kubur. Itu sah makna dia. Yang kedua, jangan kamu jadikan seperti kubur. Sebab orang hak duduk dalam kubur tu orang mati kan. Kamu duduk dalam rumah kamu ni, kamu mati kah? Kamu tak mati, hidup. Bila hidup, apa yang orang hidup buat? Hak nombor satu sekali, amalan yang paling baik orang hidup buat ibadat kepada Allah. Ibadat hak paling baik sembahyang. Sembahyang apa tak buat? Kamu tidak mati, hidup lagi. Ada hidup, kamu buatlah. Janganlah buat seperti kamu sudah mati. Kamu sudah mati dan kamu duduk dalam kubur. Sebab kamu duduk dalam kubur, tak ada dah tu, tak boleh nak buat dah. Tapi kalau semasa hidup boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sembahyang ini membawa keberkatan. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain, membawa keberkatan dan cahaya, ketenangan kepada kita. Oleh itu kita kena buat. Ada benda-benda ibadat macam sembahyang yang kita buat di rumah. Kalau kita tak buat langsung, maka dia jadi gelap. Gelap, tidak cerah rumah kita tu. Mana mengikut alam rohani lah. Di alam rohani tu tidak cerah. Hak naknya cerah rumah tu. Dengan apa? Dengan kita sembahyang. Sebab sembahyang ni membawa cahaya. Membawa cahaya. Begitu juga bila sembahyang kita baca Quran. Hak makhluk-makhluk yang tidak baik tu, dia lari bila kita sembahyang dalam rumah kita. Secara tidak langsung bermakna apabila kita sembahyang ni kita pagar, kita melindungi diri kita dalam rumah kita tu sebagai tempat yang selamat. Bukan selamat daripada panas matahari saja, bukan selamat daripada hujan saja, tapi selamat daripada gangguan makhluk-makhluk lain yang tidak baik. Biasanya kalau kita tidak buat benda-benda gini, dia adalah, dia sukalah duduk kat jahat-jahat tu. Tapi bila kita duduk biasa buat benda-benda gini, dia lari, dia tak suka, dia tak tahan duduk. Kalau nak ada pun hak baik-baik. Hak baik-baik ni malaikat ke apa tu, dia akan menguatkan kita, akan memberi semangat kepada kita, akan memberi perangsang kepada kita, akan memberi idea yang baik kepada kita. Hak tu hak ada, hak tu hak naknya. Sebenarnya hak nak tu. Jangan kamu jadikan seperti kubur. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan kamu jadikan kubur itu, mana orang dalam kubur tu dia tidur, mati tu tidur sepenuhnya lah kadang-kadang. Kalau dalam rumah kita ni kita buat tempat tidur saja, tak molek dah. Sebab tidur-tidur ni saudara akhul maut, saudara kepada kematian. Allah SWT beri tidur tu pun untuk kita mikirlah, ingat kemati. Jangan kita buat lagu tu. Jangan kita kira untuk tidur saja rumah. Seperti mana dalam kubur untuk baring gitu, terus gitu. Jangan. Jadi kalau tidak untuk tidur, apa dia lagi aktiviti lain selain daripada tidur? Tentu sekali yang paling baiknya selain daripada hak lain-lain tu, hak keperluan kita tu, ialah sembahyang. Dengan sebab itu maknanya di sini jangan kamu jadikan kubur yang ini seperti kubur di mana orang duduk dalam kubur tu selebing gitu. Serupa juga dengan orang duduk dalam rumah ni kira tidur saja, baring saja, tak sel lagu tu. Gitulah. Beberapa maknanya. Bab. Itu. Yang kelima, satu lagi. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu ni kubur. Mana jangan buat kubur dalam rumah. Itu satu lagi maknanya. Jangan buat kubur dalam rumah. Rumah kita buat kubur tanah situ juga. Jangan.